Kamarudin. Terima kasih. Seramai 2,340 orang petugas barisan hadapan di Labuan merupakan kumpulan pertama menerima vaksin imunisasi Pfizer-BioNTech bermula semalam. Pemberian vaksin itu membabitkan 3 pusat, iaitu di Klinik Kesihatan Membedai, Hospital Labuan dan Markas Pangkalan Tentera Udara TUDM. Ketika ditemui pemberita RTM, mereka yang telah menerima suntikan menyatakan vaksin itu tidak mempunyai kesan sampingan selepas proses tersebut. Masa kena pemberian vaksin tu tidak ada rasa sakit lah, sehinggalah sampai saya diberi rehat untuk pemantauan dalam 15 minit. Tiada juga kesan sampingan yang saya rasalah seperti pening, yang macam mau pengsan. So far okey jugalah. Suntikan COVID ini adalah satu yang baiklah, sebab kalau tadi pengalaman saya pun dia tidak ada apa-apa. Kita sakit ke apa ke, bila kita jalan pun memang tidak ada rasa apa-apa. Dan saya telah pun rehat lebih kurang dalam 15 minit tadi pun saya tidak mengalami apa-apa rasa lah. Tentunya mungkin depresi geloya ke ataupun pening ke dan sebagainya. Turut menerima suntikan awal vaksin itu petugas media seramai 12 orang yang terdiri daripada Jabatan Penyiaran Labuan, Jabatan Penerangan Labuan dan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama. Sesungguhnya vaksin ini adalah yang cukup lama dinantikan oleh warga Malaysia khususnya, yang mana vaksin ini akan menjadi pelindung kepada masyarakat umum terhadap jangkitan vaksin yang sebenarnya yang diketahui umum telah banyak mengorbankan nyawa manusia. So kita janganlah risau tentang vaksin ini, dan saya menyeru kepada semua rakyat Malaysia menyokong penuh usaha kerajaan ini untuk membendung COVID-19 ini. Saya menyeru kepada semua orang awam di Malaysia ini, jangan sesekali percaya dengan tumahan-tumahan yang diberi dari luar sana bahawa vaksin COVID-19 ini membahayakan kesihatan untuk rakyat semua. Polis Labuan menerusi bahagian siasatan jenayah narkotik telah berjaya menangkap 5 suspek kerana memiliki dadah melibatkan seorang lelaki dan 4 wanita dalam 2 serbuan berasingan. Pemangku Ketua Polis Labuan, DSP Muhammad Ibrahim Muhammad Ghani berkata, serbuan pertama membabitkan 2 wanita yang ditahan di tempat letak kereta di Labuan Times Square kira-kira pukul 12 tengah hari. Hasil pemeriksaan mendapati salah seorang daripada yang ditahan memiliki 3 paket dadah dipercayai syabu pada badan salah seorang suspek dengan berat dianggarkan 7.26 gram. Kedua-dua suspek disiasat di bawah Seksyen 39A-1 dan Seksyen 15-1-E Akta Dadah Berbahaya 1952. Sementara itu, kira-kira pukul 1.30 tengah hari, satu serbuan juga telah dilakukan di salah sebuah rumah di kawasan perumahan Jalan Pulau Buah yang membawa kepada penahanan seorang lelaki dan 2 wanita. Hasil serbuan, polis menemukan 56 paket plastik pelbagai saiz mengandungi ketulan kristal dipercayai dadah jenis metafetamin seberat 78.15 gram. Turut dirampas wang tunai RM4,976 yang dipercayai hasil daripada kegiatan jual beli dadah selain sebuah kereta pacuan 4 roda. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, Seksyen 15-1-E Akta Dadah Berbahaya 1952 dan FOP Akta Dadah Berbahaya Perlucut Hakan Harta 1988-E 340. Kesemua suspek warga tempatan berumur antara 25 hingga 38 tahun itu direman untuk membantu siasatan. Murid tahun 1 dan 2 termasuk prasekolah dan pendidikan khas akan memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka di semua sekolah di seluruh negara esok. Di Labuan, Sekolah Kebangsaan Sen En, SK Pekan 2, SJKC Ciwen dan SK Patau-Patau antara sekolah yang sempat ditinjau oleh kru RTM di sini. Tinjauan di sekolah tersebut mendapati bangunan telah disanitasi bagi menjamin keselamatan dan kesihatan murid dan guru. Turut disediakan kod imbasan QR MySejahtera, pengimbas suhu badan dan cecair pembasmi kuman. 4,481 murid di Labuan dijangka memulakan sesi persekolahan di 17 buah sekolah rendah esok. 805 melibatkan murid prasekolah, 270 murid pendidikan khas rendah, manakala 3,406 lagi melibatkan murid tahun 1 dan 2. My Digital menerusi rangka tindakan ekonomi digital Malaysia bakal memacu dan meningkatkan daya pertumbuhan ekonomi khususnya di Labuan.
Ia selaras 6 teras strategik yang disokong oleh 22 strategi, 48 inisiatif nasional dan 28 inisiatif peringkat sektor dalam mengukuhkan transformasi digital menerusi 3 fasa sehingga 2030. Wartawan Muhammad Zulhanizam ada perinciannya. Sebagai pusat keuangan antarabangsa serta hub logistik minyak dan gas, Labuan berupaya menjadi peneraju serantau dalam ekonomi yang mampu bersaing di peringkat global. Perkembangan teknologi digital akan memperkukuh tenaga kerja yang berkemahiran digital serta mewujudkan masyarakat digital yang inklusif. Selain itu, pembinaan infrastruktur digital juga merupakan tulang belakang dalam membentuk sebuah ekosistem digital yang mampan. Pengerusi Perbadanan Labuan, Datuk Seri Amir Hussein berkata, inisiatif itu diambil bagi memastikan negara tidak ketinggalan dalam era dunia tanpa sempadan. Malah penggunaan digital serta hubungan secara maya kini menjadi keperluan asas utama yang ketiga penting selepas elektrik dan air. Apabila kita mempunyai ataupun data yang pantas dan konektiviti yang meluas, ianya dapat digunakan sepenuhnya untuk berinteraksi bukan hanya dengan keluarga terdekat, tetapi kita mampu mempromosikan apa-apa sahaja yang ingin kita kenalkan di bandar ataupun di kampung. Dalam pada itu, Labuan juga perlu melaksanakan beberapa langkah untuk merapatkan jurang digital terutama pencapaian internet 5G. Ini kerana rangka tindakan itu mengambil kira pandangan dan input pelbagai pihak yang berkepentingan termasuk rakyat, industri dan agensi kerajaan. Dalam masa sama, objektif kita di Pulau Labuan adalah mahu memastikan semua pemasangan switches ataupun pemasangan konektiviti yang dilakukan masa sekarang ini adalah mempunyai sifat 5G ready, dan apabila 5G diimplementasikan dan Labuan keseluruhannya akan mempunyai teknologi 5G, ini akan membantu penduduk Labuan lebih terdedah dan lebih mempunyai ilmu pengetahuan. Ketika mengulas ucapan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai 500,000 peluang pekerjaan dalam ekonomi digital, pensyarah Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan, Dr. Ricky Chia Chi Jiun menyambut baik cadangan itu yang merupakan langkah terbaik dalam memastikan industri digital terus berkembang. Ia satu pembaharuan terutama peralihan daripada perniagaan secara tradisional kepada perniagaan e-dagang. Saya rasa plan My Digital ini, ataupun projek My Digital ini agak bagus, memanfaatkan seluruh rakyat Malaysia, terutamanya di wilayah Persekutuan Labuan. Kalau kita tengok balik di wilayah Persekutuan Labuan, masih ramai lagi peniaga-peniaga belum lagi bertukar dari tradisional ke e-commerce lagi. Jadi ambillah peluang ini untuk teruskan meningkatkan hasil juaran kita. Sementara itu, ibu bapa menyambut baik inisiatif My Device yang bakal diperkenal supaya pelajar mendapat akses kepada peranti digital bagi tujuan pembelajaran menjelang 2025. Bagi saya ini adalah satu usaha yang baik oleh kerajaan dalam membantu murid-murid ataupun secara terlangsung ibu bapa lah yang paling penting, sebab dalam kekurangan peranti digital untuk proses pembelajaran itu biasanya kekangan ini bukan sahaja dihadapi oleh ibu bapa, tapi juga bagi saya seluruh rakyat Malaysia, khususnya lah bagi saya juga capaian internet itu sepatutnya lebih mudah untuk pelajar-pelajar mengakses. Inisiatif My Digital merupakan pelengkap kepada dasar pembangunan negara yang meliputi rancangan Malaysia RMK12 dan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Oleh itu, penguasaan teknologi digital merupakan kunci utama yang memainkan peranan penting dalam memacu enjin baharu pertumbuhan ekonomi negara. Muhammad Zulhanizam, Berita RTM. Paparan berita wilayah dari Labuan berakhir di sini. Terus patuhi SOP PKPB. Kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Kamarudin, terima